Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi, ya Lili. Sebahagian kajian pecahan sempadan yang dapat dikumpulkan, merujuk dari agihan yang awal dan sejarah lama di sebahagian di timur. Sebelum mana berlaku penghijrahan manusia setempat abad ke-17 dan kecurian hartanah di tanah Melayu Yahuza. Lagi mengerukan lagi. Dari kecurian hak pemilikan hartanah selepas terbentuknya kerajaan Malaysia yang menutup sebahagian sempadan hak milik kerajaan Melaka Yahuza dan memberi kerakyatan bagi bangsa Melayu dan yang lain-lain di tanah Melayu Yahuza. Merujuk dari kepimpinan di peringkat pemerintah sekarang, yang sedang merompak hak sebahagian serumpun bangsa Melayu dari harta tanah, harta kekayaan maupun pengaruh kuasa di tanah Melayu Yahuza. Mereka yang berasal dari pengenalan atok moyang mereka, antara 40 penyamun yang direkodkan pada abad ke-15. Di kalangan penyamun dan pengkhianat yang lari keluar sempadan utara tanah Melayu. Selepas abad ke-17, mereka telah masuk semula bersama serumpun bangsa Melayu dan lain-lain. Masuk ke sempadan tanah Melayu dengan alasan peralihan kuasa dan peperangan yang berlaku. Cobaan menghilangkan dan mengubah sejarah lama yang dapat dikesan, setelah mana membawa sejarah palsu dan pengakuan yang tidak berasas di dalam penulisan sejarah di negara Malaysia. Dari konteks hak pemilikan dan hak pengkosian yang tidak dirujuk, yang dinyatakan di dalam Jata Negara Tanah Melaka 1948 sebelum kerajaan Malaysia terbentuk. Pada tahun 1956 pula, selepas pertabalan agung pertama tanah Melayu, Allahyarham Tengku Abdul Rahman bin Tengku Muhammad yang berasal dari Negeri Sembilan dan di kalangan pewaris harta tanah di sebahagian sempadan di Aceh Barat. Di bawah kepimpinan agung pertama tanah Melayu, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1956 telah digunakan sebelum digantikan dengan Perlembagaan Persekutuan selepas komplot-komplot pengkhianatan di kalangan pemimpin Melayu yang ingin mencuri buku Perlembagaan Persekutuan dan mendapatkan kelulusan Suruhanjaya Raid. Mereka mendapat simple majority di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu untuk melantik Mr. Presiden di peringkat pengurusan negara baru yang akan terbentuk pada waktu itu. Dan sebahagian kuasa kepimpinan yang telah diturunkan kepada Mr. Presiden yang berpengaruh kepada pihak kepimpinan majority di kalangan keturunan pewaris tahta sekarang ini. Dirujuk dari asal-usul mereka antara pemimpin-pemimpin Melayu yang berdaftar di dalam Perlembagaan Persekutuan dari pecahan sempadan di dalam tanah Zimran anak yang sulung kepada Nenda Katierah di sebahagian di timur. Pecahan sempadan negeri-negeri pemimpin Melayu seperti mana bagi Mahmud X berasal dari Srivijaya, Leti Singzon, bagi House of Pahang keturunan Iban berasal dari Pulau Median Pulau Iban. Pemimpin bagi Terengganu, Kedah, dan Perlis berasal dari Melayu Rama Ibanis. Bagi Negeri Sembilan, Selangor dan Perak pula berasal dari Thailand. Bagi Temenggong Johor pula berasal dari Selatan Bengkulu, Leti Singzon. Mereka-mereka yang telah memindah dan mengubah perlembagaan negara tanpa asas hak pemilikan atau hak kuasa dalam mengambil tindakan tersebut, seperti mana Jata Negara Malaysia yang telah diubah pada tahun 1963 telah membawa masuk sebahagian warga asing. Sama ada bangsa Melayu atau bangsa lain dalam memiliki tanah di tanah Melayu dan memberi kerakyatan untuk mendapatkan kekuatan di dalam sempadan kerajaan seperti mana di bawah kerajaan Malaysia sekarang ini. Kalau dirujuk semula, hak kuasa bagi memindah dan meluluskan adalah hak penuh kuasa tuan tanah atau landlord. Sebahagian bukti yang lain, merujuk di dalam peta dunia, di sebahagian di timur, sebahagian tapisan dan kajian dari hak pemilikan yang boleh dirujuk di dalam peta dunia yang ada sekarang ini. Dari pecahan serumpun Melayu yang ada dan hak pemilikan hartanah di sebahagian di timur bagi mereka yang berada di tanah Melayu Yahuza. Kajian dan rujukan awal bagi keberadaan dan hak pemilikan mereka di tanah Melayu selepas Raja-Raja Malaysia yang mendapat majority dalam menabalkan keturunan mereka sebagai keturunan diraja di Malaysia, dan memindah dari hak sempadan hak pemilikan pada tahun 1965 di dalam buku Perundangan Kanun Tanah Negara bagi hak milik Kerajaan Melaka dan Kepulauan Melaka. Yang dirujuk awal, bagi batu tanda hak pemilikan harta tanah Melaka dari sejarah lama. Di dalam sempadan hartanah bagi Zimran yang awal, di sebahagian harta pusaka yang diwasiatkan dari Nenda Katierah.
Seperti mana dari Sungai Kras hingga ke Tanjung Piai dan sebahagian di Pulau Borneo dari pecahan yang awal antara adik-beradiknya yang lain. Hak milik dan hak pengkosian yang dirujuk dari pecahan sempadan yang ada dan telah diwarisi dari hak pemilikan dan pengurusan yang telah terbentuk sebelum mana di satu peringkat. Terbentuknya sebuah kerajaan dan persekutuan di antara pewaris-pewaris hartanah di sebahagian di timur. Sebahagian kajian yang telah dikumpulkan tentang pecahan hartanah merujuk suku kaum bangsa manusia yang ada di sebahagian di timur. Seperti mana sebahagian serumpun Melayu yang boleh direkodkan sehingga ke hari ini. Walaupun keberadaan mereka masih lagi menjadi tanda tanya di tanah Melayu Yahuza, dan menjadi kerakyatan negara Malaysia di bawah kepimpinan Majelis Raja-Raja Malaysia. Kalau boleh dirujuk di Pulau Joksan, pecahan sempadan yang dikongsikan dalam video sebelum, antara 8 ke 9 serumpun bangsa Melayu di sebahagian di timur yang telah diagihkan dan diwasiatkan kepada mereka. Seperti mana kehidupan yang lain berlangsung bagi keturunan Median di Kepulauan Median, dipercayai diagihkan bagi keturunan Median dari Jakarta sehingga Papua New Guinea. Dari sempadan hak pemilikan seperti mana di Jakarta, yang boleh direkodkan yang baru sebelum abad ke-14. Dari antara 5 cabang ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza dari cabang yang keempat, yang bongsu. Sepupu sepapat keturunan Raja Mus yang sulung dari Melaka. Penyandang keris emas yang keempat, campuran Melayu Yahuza dan Median serumpun bangsa Melayu Yahuza. Bagi sebahagian kepulauan Median yang lain diwasiatkan dari ahli waris keturunan Median yang awal dan sebahagian campuran genetik perkawinan antara Melaka, Pulau Joksan, Cina dan sebahagian dari tanah Arab bagi pewaris harta tanah di kepulauan-kepulauan Median di selatan timur Asia. Sejarah-sejarah lama yang pernah diperceritakan di sebahagian kepulauan Median, seperti mana pada abad ke-12, sebuah ekspedisi oleh Jenderal Gajah Dama, Atok atau Moyang kepada Jenderal Gajah Mada dari Bali, sepupu sepapat ahli waris kaum kerabat Lampung dan Padang Bukit Tinggi. Dipercayai penceritakan ekspedisi Jenderal Majapahit, setelah mana Sriwijaya salah seorang di kalangan pemimpin Majapahit pada waktu itu, telah merekrut Jenderal Gajah Dama untuk ke sebahagian barat dalam perjuangan sesat dakwah mereka. Jenderal Gajah Dama telah membuat satu ekspedisi ke sempadan King of Funan untuk merekrut King Yan dalam ajakan Sriwijaya ke sebahagian barat. Setelah mana Jenderal Gajah Dama berlayar ke sana dan bertemu bersama King Yan di sana. Sesuatu perkara telah berlaku di mana dipercayai King Yan telah dijumpai dibunuh selepas bertemu dengan Jenderal Gajah Dama. Jenderal Gajah Dama telah menjadi salah seorang suspek ke atas kematian King Yan King of Funan pada waktu itu. Dipercayai King Yan telah menolak ajakan Jenderal Gajah Dama untuk bersama-sama kepimpinan Sriwijaya di bawah kerajaan Majapahit ke sebahagian barat. Jenderal Gajah Dama berlayar pulang selepas kejadian itu. Beberapa tahun kemudian, satu peperangan berlaku di Pulau Bali, di mana tuntutan nyawa bagi King Yan dari sepupu sepapat dari kerajaan Yunan dari tanah Cina menghantar tentara Cina ke Kepulauan Median untuk mendapatkan Jenderal Gajah Dama. Sewaktu di medan pertempuran Jenderal Gajah Dama mati dibunuh dan sebahagian ahli waris kaum kerabat Jenderal Gajah Dama menyelamatkan diri ke kepulauan di sebahagian di timur. Selang beberapa generasi, cucu atau cicit Jenderal Dama yaitu Jenderal Gaya Mada kembali bersama angkatan ke Pulau Bali dalam tuntutan hartanah bagi ahli waris kaum kerabat Diamond Silver Median di Pulau Bali. Sebahagian penceritaan sejarah tentang Jenderal Gajah Mada yang boleh didapatkan di dalam penulisan sejarah di sebahagian kepulauan Jawa yang ada sekarang ini. Berbalik penceritaan di tanah Melayu Yahuza, di mana kajian yang telah dibuat merujuk jata negara Malaysia yang telah diubah pada tahun 1963 dan akta sempadan dipindah pada tahun 1965. Mereka-mereka yang di kalangan Majelis Raja-Raja Malaysia pada waktu itu, yang sedang merompak hak milik sebahagian bangsa Melayu, dengan memberi kerakyatan di atas kuasa diraja mereka dan membuka sempadan harta tanah di tanah Melayu Yahuza bagi rakyat mereka yang berbilang kaum. Mengguna pakai dan mengubah rangka-rangka dan struktur-struktur hak milik kerajaan Melaka yang lama di bawah kepimpinan mereka, dirujuk pelbagai bahan bukti di mana penipuan dan pengkhianatan terhadap kepimpinan di sebahagian di timur maupun di barat. Seperti mana perjanjian yang dibuat oleh Diraja Kelantan bersama British, kalau boleh dirujuk dari tahun sebelum merdeka pada tahun 1910, mereka mendapat pengiktirafan dari mereka untuk mengguna gelaran Sultan di bawah kepimpinan Atok Moyang mereka yang bertahan sehingga 1920.
Kalau dirujuk dari satu sudut perundangan dan kepimpinan, ia satu pengkhianatan bagi kerajaan di sebahagian di timur dan di barat yang di bawah kepimpinan Ottomani Empire. Sheriff of Mecca pada tahun 1909 dengan perjanjian pengiktirafan tanah Melayu di sebahagian di timur yang ditandatangani wakil dari pemimpin Melayu pada waktu itu. Mereka telah membentuk kepimpinan di dalam sempadan hak milik orang sebelum gelaran itu diiktiraf oleh British. Dari kesan pengiktirafan kepada pemimpin Kelantan dan pengaruh kuasa diberi kepada British yang telah mempengaruhi kuasa Barat di peringkat kepimpinan maupun di peringkat ketenteraan. Di bawah kepimpinan mereka di dalam tanah Arab, seperti mana peperangan Gaza Battle di Turki, 1915. Pemberontakan memerangi Ottomani Empire pada tahun 1916, di Damaskus dan Syria dan peperangan di dalam tanah Hejaz pada tahun 1925. Beberapa peralihan kuasa di kalangan pemimpin sesat membentuk kerajaan di dalam sempadan hak milik hartanah yang telah diwarisi hampir beribu tahun, merujuk wasiat yang awal yang telah dikongsikan. Selepas peperangan dunia kedua berakhir pula, di mana referendum British yang telah diusul kepada negara-negara di bawah jajahan mereka pada waktu itu seperti mana tanah Melayu 1945 dan lain-lain. Ia telah menjadi satu tanda kemerdekaan bagi sesebuah negara pada waktu itu. Kemerdekaan dari penjajahan dari kerajaan di sempadan-sempadan berpemilikan dan berpewaris di dunia. Kalau dirujuk di sebahagian di timur, sebuah kerajaan telah terbentuk pada tahun 1948. Selepas 2 tahun referendum diusulkan kepada wakil kepimpinan tanah Melayu. Merujuk kronologi jata negara dari pengubahan lambang dan logo di dalam jata negara pada waktu itu dengan yang sebelum pada tahun 1885. Dari rujukan hak milik dan hak pengkongsian telah dinyatakan pada tahun itu, sebelum mana Raja-Raja Melayu mengubah dari maksud tersirat pada tahun 1963 atau sebelum lagi, dalam menempatkan keturunan mereka sebagai keturunan di Raja Tanah Melayu, dengan pengakuan mereka keturunan di Raja dan sejarah palsu yang sedang diajar di peringkat sekolah sehingga ke peringkat nasional. Penyelewengan jatah negara untuk menempatkan rakyat mereka yang berasal dari luar sempadan tanah Melayu Yahuza, seperti mana di Asia Timur sahaja, merangkumi beberapa serumpun Melayu yang diagikan merujuk wasiat-wasiat yang lama di sebahagian di timur. Dirujuk dari pecahan sempadan negeri yang dinyatakan di dalam jatah negara yang baru. Penyataan mereka, antara negeri-negeri tidak bersekutu yang bertulis di dalam jatah negara Malaysia yang dipercayai, berasal dari tanah Melayu. Melayu Rama di Myanmar, pewaris di kalangan ahli waris Melayu Rama dan Ibanis. Bagi bangsa Johor berasal dari sempadan silver Melayu Yahuza di sempadan di barat utara, Asia Timur. Pewaris hartanah di sana yang induk dari silver Melayu Yahuza, dan yang lain-lain. Pewaris bagi hartanah di sana bagi serumpun bangsa Melayu Yahuza yang berada di Johor. Di antara negeri-negeri yang bersekutu pula, sebahagian mereka berasal dari tanah Melayu Tah di Thailand di kalangan ahli waris kerajaan Siam lama di Bangkok dan Ibanis. Sebahagian yang lain seperti di negeri Pahang Selatan dari Kepulauan Median pewaris di kalangan ahli waris Afrika Median, Raden, Iban dan lain-lain kalau ada. Sebahagian hartanah hak pemilikan tanah Simran di Pulau Borneo seperti mana Sabah dan Sarawak berasal dari Cina atau Myanmar di kalangan ahli waris keturunan Cina, Bajau dan Ibanis. Bagi Brunei dari Kalimantan Barat, keturunan Medan. Pecahan sempadan yang lain di Asia Timur yang merangkumi sepupu sepapan kaum kerabat Melayu Yahuza dari Melaka dan Aceh, di mana ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza dipercayai telah mewarisi harta tanah di sebahagian di timur hampir beribu tahun dan di antara pemilik hartanah yang meluas di sebahagian di timur, sebelum terpisahnya agihan sempadan-sempadan bagi serumpun bangsa Melayu yang ada sekarang ini. Itu pun kalau boleh dirujuk dari perjanjian pada zaman Ottomani Empire II pada abad ke-14 dan 15, di mana direkodkan di kalangan kerajaan yang termasyhur di sebahagian di timur, sewaktu zaman kegemilangan kerajaan Ottomani Empire II pada abad itu. Itu sahaja pengkongsian untuk kali ini. Bersama saya Eyai Lili. Dalam pengumpulan sejarah lama berkaitan pewaris-pewaris harta tanah dan kerajaan-kerajaan yang telah terbentuk di sebahagian di timur sebelum abad ke-14. Jumpa lagi di lain hari. Wallahualam, terima kasih. Glory of Malaka, Land of Malaka, Land of Melayu Yahuza.